Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa yang saya hormati sekalian, saya Cik Rozali bin Cik Mak, Guru Besar SK Padang Pulut. Di sini saya mengambil kesempatan untuk memaklumkan beberapa maklumat penting berkaitan peroperasian sekolah, khasnya bagi murid-murid pra dan juga murid tahun 1 sesi 2022-23. Sebelum itu saya memohon maaf kerana taklimat ini terpaksa disampaikan secara talian, memandangkan taklimat secara bersemuka masih lagi tidak dibenarkan. Jadi antara info-info penting yang perlu diambil perhatian oleh ibu bapa dan penjaga, pertama, pada 21 Mac 2022 iaitu hari Isnin, semua murid tahun 1, murid tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, murid pra dan juga murid PPKR mesti hadir ke sekolah tanpa pergiliran lagi. Ini memandangkan sekolah kita jumlah murid kurang daripada 600 orang seperti mana yang dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan baru-baru ini. Bilangan murid yang kurang 600 orang perlu hadir ke sekolah secara bersemuka semua sekali. Yang kedua, waktu menghantar anak memandangkan pembelajaran akan bermula pada pukul 8 pagi. Jadi ibu bapa bolehlah menghantar anak bermula pukul 7.30 hinggalah pukul 7.50 pagi. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah, memadai menghantar anak di pintu pagar sekolah asrama. Kemudian waktu pulang pada hari Ahad dan Isnin, murid-murid tahun 1 akan pulang pada pukul 1.30 tengah hari, manakala pada hari Selasa, Rabu dan Khamis murid akan pulang pada pukul 1 tengah hari. Jadi ibu bapa ataupun penjaga bolehlah rujuk jadual yang diberikan oleh guru kelas. Yang keempat, sekiranya anak tuan-puan meragam, maksudnya menangis, menjerit ataupun dengan kata lain tidak ingin bersekolah, jadi tuan-puan perlulah membawa anak pulang dahulu ke rumah. Yang kelima, ibu bapa ataupun penjaga pastikan anak-anak sebelum hadir ke sekolah, kesihatan sangat memuaskan, iaitu anak-anak tiada gejala seperti batuk, demam, sesema dan sebagainya. Pemakaian pelitup muka masih lagi diwajibkan. Sekiranya murid ataupun ahli keluarga yang mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19 tidak dibenarkan hadir ke sekolah, ibu bapa perlu maklumkan kepada guru kelas. Seterusnya, murid yang tidak dapat hadir ke sekolah atas sebab-sebab tertentu, ibu bapa perlulah membuat surat dan memaklumkan kepada guru kelas untuk tujuan rekod. Untuk murid-murid tahun 1, program transisi tahun 1 akan dilaksanakan selama 4 minggu bermula 21 Mac hingga 15 April. Tujuan program transisi ini adalah supaya murid-murid dapat menyesuaikan diri setelah berpindah daripada pendidikan pra kepada pendidikan normal ke tahun 1 lah. Jadi sepanjang program transisi, murid akan menggunakan buku aktiviti khas yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi murid hanya perlu membawa beg sekolah, alat tulis dan juga pensel warna. Seterusnya, anak-anak juga digalakkan bawa makanan ataupun minuman dari rumah dan juga boleh juga membawa duit belanja kerana makanan di kantin kita akan sediakan untuk jualan. Untuk buku teks,
buku tulis dan juga buku aktiviti tidak perlu dibawa lagi. Untuk makluman ibu bapa, buku tulis dan buku aktiviti akan diberi pada hari pertama persekolahan. Kemungkinan hari Rabu dan Khamis. Bila anak tuan-puan bawa balik buku teks dan juga buku aktiviti, mohon pastikan ibu bapa menulis nama anak tuan-puan di buku teks dan buku aktiviti tersebut. Dan juga diminta ibu bapa membalutlah buku tersebut. Untuk makluman juga, bilangan murid setakat ini seramai 55 orang. Kita pecahkan kepada 2 kelas, iaitu kelas 1Z 27 orang, 1M 28 orang. Jadi saya percaya ibu bapa sudah membuat pendaftaran secara online, iaitu link yang telah diberi oleh guru kelas. Terima kasih kepada ibu bapa yang telah selesai. Maknanya yang telah mengisi bermakna ibu bapa telah membuat pendaftaran anak-anak ke tahun 1. Jadi sekiranya ada apa-apa masalah, bolehlah tuan-puan menghubungi pihak sekolah ataupun boleh melalui guru kelas. Kemudian seterusnya untuk murid pra khasnya, sama juga seperti murid tahun 1, ibu bapa ataupun penjaga perlu memastikan kesihatan anak-anak berada dalam keadaan sihat sebelum datang ke sekolah. Yang kedua, pemakaian pelitup muka dan hidung masih lagi diwajibkan. Seterusnya, murid ataupun ahli keluarga yang menyertai rapat dengan kes positif tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Perlu maklum kepada guru kelas. Yang keempat, sekiranya terdapat kes murid bergejala ketika dalam kelas, pihak sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa ataupun penjaga. Yang kelima, sekiranya ibu bapa ataupun penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ianya tidak dikira kesalahan disiplin, sama juga dengan tahun-tahun 1 dan tahun lain, tetapi perlulah dimaklumkan kepada guru kelas beserta surat untuk tujuan rekod. Seterusnya, berkenaan dengan pemakaian uniform prasekolah, sekiranya tidak sempat membuat ataupun membeli uniform prasekolah ataupun uniform lama sudah tidak boleh dipakai, digalakkan pakai baju tudung kosong tanpa corak dan berseluar gelap seperti yang dimaklumkan oleh dalam grup kelas, oleh grup kelas. Pemakaian selipar tidak digalakkan. Seboleh-bolehnya kita pakai kasut lah. Murid-murid dibenarkan pakai apa-apa saja kasut sekiranya tiada kasut sekolah. 7. Pematuhan waktu hantar pulang anak-anak pra. Waktu hadir pukul 7.30 hingga 7.50 pagi. Ibu bapa juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Waktu pulang pukul 12 tengah hari. Jadi ibu bapa dikendaki menunggu anak-anak waktu pulang untuk mengambilnya di pagar asrama, dan kalau sebolehnya jangan melebihi 15 minit lah. Okay, jadi mohon sama-samalah ibu bapa menepati waktu. Okey, seterusnya sama dengan murid tahun 1 juga, sekiranya murid pra ada yang meragam, jadi dikendaki membawa pulanglah ke rumah. Yang ke-10, kanak-kanak digalakkan bersarapan di rumah sebelum hadir ke sekolah kerana minum pagi tidak disediakan. Sarapan rehat pada pukul 10 pagi akan disediakan seperti biasa. Yang ke-11, sebarang peralatan tidak dibenarkan berkongsi. Alat tulis dan bahan PDP disediakan oleh kelas. Yang ke-12, digalakkan kanak-kanak membawa air kosong sendiri untuk mengelakkan
banyak pergerakan. Jadi untuk mengelakkan anak-anak banyak bergeraklah. Jadi semoga semua pihak dapat mematuhi SOP yang ditetapkan. Sama-samalah kita menghapuskan rantaian COVID-19. Jadi itu saja, saya rasa beberapa info penting yang harus diambil perhatian oleh ibu bapa dan penjaga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.